Sebelum ni kita sudah baca dah 2 bab sebenarnya tu, cuma tak ada baca, iaitu bab khiyarin nas, manusia ataupun orang yang terbaik, terpilih. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu dapati manusia itu ma'adina. Ma'adina yakni seperti logam. Fa khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Orang yang terpilih di antara mereka semasa jahiliyah, itulah yang terpilih di antara mereka semasa Islam, apabila mereka benar-benar faham. Kamu akan dapati, kamu akan mendapat, kamu akan menemui orang yang terbaik berhubung dengan perkara ini ialah yang paling tidak suka kepadanya sebelum ia berada di dalamnya atau sebelum ia menimpanya. Kamu dapati orang yang paling buruk, paling jelek, paling jahat ialah orang yang mempunyai 2 muka, yang pergi kepada satu golongan, golongan ini dengan satu muka, dan golongan ini pula, yakni golongan yang lain pula dengan muka yang lain. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah serupa tadi juga, cumanya ada beza dia. Tajiduna min khairin nas fi hadha sya'n, kamu akan dapati orang yang terbaik di antara manusia berhubung dengan perkara ini ialah asyadduhum karahiyatan, asyadduhum lahu karahiyatan, ialah orang yang paling benci kepadanya, hatta yaqa'a fi, sehinggalah dia berada di dalamnya ataupun perkara ini mengenainya. Tadi akrahuhum lahu qabla an yaqa'a fi, itu bezanya. Tak apalah. Di sini setelah menceritakan tentang kelebihan puak-puak ni, bangsa ataupun suku kaum, golongan-golongan yang tertentu, Nabi SAW masih lagi nak ceritakan tentang kelebihan manusia ni secara umum. Secara umum pula, iaitu dia buat perbandingan manusia ini dengan logam. Jadi tajidu dan nasa ma'adina, kamu dapati manusia ini logam. Yang ini betul-betul seperti logam. Di situ dia kita kata dia tu mansub binaz'il khafid, kalau dari segi nahwu. Jadi tajidun dan nasa kama'adin, ada ka buat situ. Yang keduanya tajidun dan nasa ma'adina, jadi maf'ul yang kedua kepada tajidun, sebab dia ta'addi kepada 2 maf'ul. Itu dari segi nahwunya. Kamu akan dapati manusia ini logam, tetapi di dalamnya ada makna tasbih juga, makna perbandingan juga. Kamu akan dapati manusia ini logam, tak ubah seperti logam. Jadi dia buat, apa dia orang panggil, kalau dalam ilmu balaghah ni, bab tasbih ni dia panggil adat syabah. Buat situ kaf itu. Seperti kita lah, kalau sebut mu super lembu, bodoh, misalnya kita kata jadi mu super lembu, kamu diserupakan dengan lembu. Kamu tu orang panggil musyabbah, lembu tu musyabbah ni. Serupa, itu adat syabah. Bodoh, bodoh dari sudut tu, itu orang panggil wajah syabah. Kalau kita kata lagu tu
Dia tidak dalai lagi. Dia kena tak ada semua tu. Dari segi gapo tak ada. Serupa tak ada. Jadi kita kata lembu. Itu maknanya takkanlah dia lembu tahu dah nampak seorang kan. Jadi walaupun tak ada seperti, dia ada situ sebenarnya. Buatlah. Jadi kalau kita kata gitu lebih dalam, lebih terasa, lebih tajam lagi. Kalau tajam lagi kepada dia, lembu, kita kata tak ada lembu, tak ada. Itu di sebalik tu semua ada perbandingan tu. Ada perbandingan, bukan tak ada. Sepertilah maksudnya, serupa lah. Walaupun tak sebut. Serupa juga di sini. Di sini dia sebut dua. Musyabbah dan musyabbah bi. An-nas itu musyabbah, yang diserupakan. Ma'adin itu logam itu yang diserupakan dengannya. Itu musyabbah bi. Jadi Nabi SAW kata kamu akan dapati manusia ini logam, tak ubah seperti logam. Jadi kalau kita tengok logam tu kan, ada besi, ada perak, ada suasa, ada apa dia lagi, timah, ada emas. Serupa ke nilai dia? Tak serupa. Tu dia nak. Jadi manusia ni pun tak serupa juga. Kalau nak kira dari segi nilai, harga dia, makna hidup dia tu, arti hidup dia tak sama manusia. Jangan kamu anggap sama walaupun sama-sama logam. Begitu juga jangan kamu anggap manusia ini sama walaupun rambutnya semua hitam, kata. Ataupun ada dua butir mata, dah serupa lah, tengok ramai-ramai serupa. Jangan anggap sama, nilainya tidak sama. Jadi Nabi SAW nak mengajar kita bernilai, biar ada nilai. Kalau nak kira dari segi zahir, tak ada beza. Gapa dia? Pasir dengan emas semua tolak. Kalau nak kira, kalau nak kira dari sudut makan, boleh makan, tak boleh makan kedua, mana-mana pun. Kalau nak kira dari sudut makan lah. Tapi sudut lain adalah sudut lain. Jadi kalau emas tu mahal sama-sama, berharga sama-sama, bernilai sama-sama, dan menjadi lambang kekayaan sama-sama. Jadi dia nak kata fa khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqih. Sebelum itu ada satu lagi makna yang diberikan oleh setengah-setengah ulama seperti Imam Nawawi di sini. Ma'adin makna dia usul, punca ataupun benih, keturunan. Kalau usul itu benih, keturunan dia tu mulia, maka anak cucu ataupun cabang-cabang dia tu pun jadi molek lah. Tapi agak boleh juga agak jauh. Hak lebih sedap lagi sebab tadi lah, ma'adin ni mana logam. Itu hak maklumnya. Ma'adin logam. Kalau kita buat banding dengan logam tu lebih sesuai. Orang yang terpilih di antara mereka, di antara manusia ini semasa jahiliah, khiyaruhum fil Islam, itulah yang terpilih di antara mereka semasa Islam. Nah, ayatnya nilai manusia ni, orang tu kalau dia lebih semasa jahiliah, semasa Islam pun dia akan menunjuk juga, dia akan lebih juga. Bakat asas seseorang itu, cumanya kalau dia semasa jahiliah dia koseh, buang masa, ataupun dia jahat sangat, dia berani Allah kejahat. Tak takut mati, tapi tak takut mati kerana buat nyanyi kau orang, kau jadi gangster, kau jadi gapo kau, bunuh orang main-main. Kalau dia murah pun dia, apabila dia pergi kepada Islam, sifat asas seseorang itu tidak berubah. Kalau dia berani masa Islam, dia berani kerana Islam, kerana agama. Kalau dia pandai semasa jahiliah, dia akan belajar lah mengarut. Tapi bila dia Islam, dia tak akan buang masa, dia akan belajar ilmu yang baik-baik. Orang yang sama. Itu dia kira dari segi asas kejadian manusia ni begitu. Kalau hak jenis lembab, letaklah belajar gapo pun lembab. Kalau hak jenis cergak, otak makan, otak kemerah, belajarlah gapo-gapo. Itu maksud dia. Kalau kamu letak sini pun jadi, letak alim ni pun jadi. Cuma dia jadi molek lah bila Islam tu.
Apabila mereka betul-betul faham, faquhu. Kalau masuk Islam gitu-gitu tak ada. Kalau betul-betul faham, dia akan berubah sungguh manusia. Cuma sifat asal tu dia ada. Kalau berani, dulu berani kerana kongsi-kongsi, ada kumpulan jahat dia misalnya. Bila masuk Islam, berani kerana Islam, berani pergi perang apa, tak takut mati. Dia jadi gitu. Begitu juga dalam bahagian-bahagian lain. Kalau bila mereka sudah faham, betul-betul faham. Dengan sebab itulah Nabi SAW memang target dia. Dia target. Dia tidak kata tak cara kau orang-orang hak cerdik-cerdik ni, ketua-ketua. Sebab itu kalau nampak orang tu nak Islam, dia ambil berat sangat. Sehingga kadang-kadang dia terlupa kepada sahabat-sahabat dia. Pasal apa? Pasal nak suruh orang seramah mungkinlah masuk Islam. Kalau ketua masuk Islam, anak buah dia masuk Islam. Tu zaman tu dia ikut ketua. Sebab Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Nabi tu, bila dia masuk Islam, dia kecek di hadapan puak-puak dia. Dia kata, tak usah kecek dengan aku sampai petang ni. Kalau puak-puak kita dia tak Islam, tak usah kecek. Tak kecek dia, masuk Islam habis pergi dia. Dia pasal lagu tu. Sebab itu penting ketua-ketua ni dia pegang. Orang-orang yang ada kelebihan ni dia pegang. Nabi SAW pun tengok hak tu lah, itulah yang pentingnya. Kalau dia kaya, daripada duk bazir kosir, duk mewah-mewah, poya-poya dengan duit tu, kalau dia masuk Islam, duit tu dia buat berapa banyak benda ada faedah untuk dia dan juga untuk masyarakat. Gitu akan jadi sifat dia, tak berubah. Hak asal tu. Jadi kita kena kenal manusia, kena kenal bakat yang ada pada mereka, kena kenal nilai mereka. Jadi Islam ni selain daripada dia ambil kira, dia jaga, dia sampaikan kepada orang-orang bawah, orang-orang sesak, orang-orang susah, orang-orang tu pun jadi target dia. Orang-orang besar-besar yang penting dalam masyarakat tu, kalau kita tengok banyak benar hak lagu ni, cerita lagu ni banyak benar. Jadi ketua masuk Islam, hak bawah dia masuk Islam. Bukan seorang lah. Bukan sekali berlaku begini. Dan kamu akan dapati orang yang terbaik dalam perkara ini. Fi hadzal amr, dalam perkara ni dia ada dua makna. Perkara ni maksudnya satu, agama. Dalam masalah agama ni hak paling baik, itu satu. Yang keduanya, orang yang paling baik dalam masalah ni, dalam masalah jawatan pemerintahan agama, itu maksud hadzal amr. Ialah orang yang paling tidak suka kepadanya sebelum ia berada di dalamnya. Dalam Islam ni Nabi kata hak paling baiknya ialah hak paling benci pada Islam dulu, sebelum dia masuk Islam. Sebelum dia berada dalam Islam, memang paling benci. Lepas pada tu, bila dia masuk Islam, itulah yang terbaik. Dari sudut mana? Dari sudut dia jadi ketua bagi di sebelah orang kafir tu. Paling teruk lah, paling jahat lah dia. Bila dia masuk Islam, paling baik lah, sebab orang lain pun akan ikut dia. Kalau tidak, dia paling jahat, sebab dia ketua. Segala perkara dosa kau, gapo kau, dia dapat juga. Itu paling buruk lah. Tapi bila dia masuk Islam, hak dulu-dulu hak tak molek gapo tu hilang semua. Al-Islam yahdimu ma qablahu, ataupun al-Islam yajubbu ma qablahu. Islam merobohkan hak dulu-dulu, hak tak molek dulu-dulu. Jadi paling baik. Lepas tu diikut pula oleh puak-puak dia. Tu satu. Yang keduanya, orang yang paling baik, kamu akan dapati orang yang paling baik dalam perkara ni, perkara urusan pemerintahan, jawatan, pangkat, ialah orang hak tak sih kepada hak tu, paling tak sih. Kalau hak duduk nok tu dah lobby lah, macam-macam lah, beli undi lah, rasuah lah, macam tak boleh. Nabi kata tak boleh harap hak lagu ni. Orang hak paling baik ialah hak paling tak sih, takut benar dia. Tak sih kalau boleh. Mereka dia pegang kuasa, dia tak sih. Sebelum dia
sebelum dia ditimpa oleh jawatan itu. Mana jawatan tu mari dengan orang desak dia, macam paksa dia. Jadi dia terpaksa. Sebab apa paling baik? Orang lagu ni orang yang Tuhan akan tolong dia. Tuhan akan tolong dia. Kalau dia tak sah, tiba-tiba dia terpaksa, dia kena juga, tak boleh nak elok. Hak lagu ni hak paling molek, Nabi kata. Sebab apa? Tuhan tolong. Kalau hak nak sangat tu, beria-ria sangat, menonjol-nonjolkan diri, hak ni tak boleh. Tuhan tidak akan tolong. Tuhan akan serah kepada dia sepenuhnya. Dia diri fikir. Itu dalam hadis yang lain jelas sebut gitu. Dan sebab tu dia ni bawah ni dalam, saya rasa surah kitab tu bawah lah, Qadhi Iyad berkata, boleh jadi maksudnya hadal amr tadi ialah Islam. Orang hak paling baik berhubung dengan Islam ni, agama Islam ni, ialah orang hak paling benci kepada Islam dulu. Serupa kata dia Umar bin Al-Khattab, Khalid bin Al-Walid. Tu teruk belakang lah tu. Ammar bin Al-As, Ikrimah bin Abi Jahal, Suhail bin Amr, dan lain-lain sahabat yang masuk Islam pada ketika pembukaan Mekah. Lain-lain lagi orang yang tidak suka kepada Islam, sangat-sangat tak suka. Bila dia masuk Islam, dia ikhlas dan menyintai Islam dengan sepenuh hatinya, dan berjuang kerana Islam dengan sepenuh hatinya. Ni orang-orang ni. Itulah contohnya. Itulah maksud Nabi-nya. Yang kedua yang dimaksudkan dengan al-amr fi dhil wajhain ialah kuasa. Orang yang paling tak suka kepada kuasa. Itu maksudnya. Sebab apa? Kerana kalau dia diberikan kuasa tanpa dia minta, u'ina 'alaiha, akan ditolong, diberi pertolongan kepadanya. Berdasarkan hadis-hadis yang lain ada sebut begitu. Itu hak paling baik. Dua makna. Dan kamu dapati orang manusia yang paling jelek ialah yang mempunyai dua muka, yakni orang munafik. Pergi sini dengan satu muka, pergi ke tempat lain, kepada kumpulan lain dengan muka yang lain. Yakni orang yang bermuka-muka, hak tu hak paling tak molek, Nabi kata. Orang hak ikhlas, terbuka, terus terang, hak tu hak molek. Hak muka-muka, hak munafik, itu tak boleh, tak ada guna. Sebenarnya orang yang tidak ada keyakinan diri. Tapi sahabat hak terpilih ni, hak dia semasa jahiliah paling benci, bila masuk Islam paling sayang. Ramah benar hak lagu ni, ramah benar. Ramai benar kita tengok dalam hadis-hadis yang dia sebut dulu tak ada atas muka bumi ni orang aku paling benci daripada kamu. Dia kata ke Nabi. Ramai benar lagu tu, ayat tu. Dan paling agama tak ada lah paling benci. Dulu agama Islam lah, ajaran hak umum bawa. Tapi hari ni tak ada atas muka bumi ni orang hak aku paling sayang daripada kamu. Dan tak ada agama yang paling aku sayang daripada agama Islam. Hak lagu ni banyak benar dalam hadis kita jumpa sahabat tu, sahabat ni pasal apa? Dulu dia musuh lah. Dia musuh. Dulu dia musuh. Siapa ke peringkat nak bunuh Nabi dah. Siapa ke peringkat tu, bukan main-main. Siapa ke peringkat tu. Jadi Nabi kata lagu ni memang sifat manusia pun gitu. Manusia-manusia lain pun gitu. Kalau orang tu terlalu, kadang-kadang dia berlaku, hak biasalah, biasa. Hak ni sahabat ni cerita pelik.
Kalau hak biasa memang gitu. Kadang-kadang orang ni kalau terlajak mewah sangat, suka sangat, sampai satu period dia terbalik tu. Dia terbalik tu jadi tak suka. Dulu lagu lain, ni jadi lagu lain. Berapa ramai orang yang terlalu jahat, lepas tu jadi baik. Dia berubah. Manusia ni kadang-kadang gitu, sifat asal dia tu. Jadi kalau kita tengok orang terlajak sangat tu, kita bertenang. Boleh jadi satu hari nanti hak tu lah, hak kuat pula alik ni. Dia tak boleh terlajak ke mana-mana pun. Jangan nampak sangat pelik. Tapi kalau kerana agama, tak apa. Sebab apa? Dia tak akan terlajak, tak terpasang muka mengikut garisan tu, mengikut landasan yang betul tu. Tak akan ada hak terlajak tu. Tapi kalau hak lain-lain, kalau kita tengok gitu, kena ingat, boleh jadi akan berlaku perubahan. Boleh jadi akan berlaku perubahan. Itulah maksud hadis di bawah bab ini ada dua, tapi sebenarnya lebih kurangnya dua tu lelaki rasa sanad yang berbeza. Iaitu manusia yang terpilih. Manusia ni ada yang terpilih. Terpilihnya manusia ni, lebihnya manusia kerana kerja dia, kerana sumbangan dia. Itu manusia ni lebih duduk situ. Mana-mana pun, kalau orang Islam ni kita kira sumbangan kepada Islam. Kalau orang kafir pun dia gitu juga. Dia anggap lebih juga. Orang yang banyak sumbangan jasa kepada masyarakat dia, itulah yang lebih. Habis itu. Lepas tu bab antara kelebihan wanita Quraisy. Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abi Hurairah katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik perempuan, sebaik-baik wanita yang menaiki unta. Qala ahaduhuma salah seorang daripada dua tu. Ini dua orang, okay? Dia beza. Sebab Abi Zinad ambil daripada A'raj ambil daripada Abi Hurairah. Itu sah. Lepas tu Abi Zinad mengambil juga daripada Ibni Tawus. Dia ambil daripada ayah dia, daripada Abi Hurairah juga. Salah seorang daripada dua sini, perawi sini, A'raj atau Ibnu Tawus, berkata salihun nisa'i Quraisy. Dia tidak kata khairu nisa'i Quraisy, tapi lafaz salihu nisa'i Quraisy. Perempuan Quraisy yang baik. Dengan lafaz tu salihun nisa'i Quraisy. Jadi khairu nisa'in rakibnal ibil. Rakibnal ibil yang menaiki unta tu maksudnya wanita Quraisy. Wa qala al-akhar nisa'u Quraisy. Wanita Quraisy. Wanita Quraisy. Jadi maknanya ni jadi khabar kepada khairu nisa'in rakibnal ibil. Kena tengok dari sudut nahwu tak lagi, sebab dia ada jumlah mu'taridah situ. Qala ahaduhuma, tu jumlah mu'taridah. Kalau nak kira salihu ataupun nisa'u tu jadi khabar kepada khairu yang pertama. Jadi khairu nisa'in rakibnal ibil salihu nisa'i Quraisy. Itu sah lagi khairu nisa'in rakibnal ibil nisa'u Quraisy. Itu beza tu di antara dua orang perawi meriwayatkannya, beza situ. Jadi khabar dia tu beza. Yang pertama kata khabar dia, jawab dia, jawab kepada khairu nisa'in rakibnal ibil. Jadi khabar dia iaitu salihu nisa'i Quraisy. Sebaik-baik wanita yang menaiki unta ialah wanita Quraisy yang baik. Masa lagi, sebaik-baik wanita yang menaiki unta ialah wanita Quraisy. Tak ada salihu tu, wanita Quraisy. Jadi salih, kalau kita kata salihun nisa'i Quraisy, ialah benda ni kepada orang ramai tidak mengaji, dia tidak berapa bermakna.
Tetapi kepada hak ngaji kak bermaknalah salihun nisa'i Quraisy, itu orang panggil idhafah sifat kepada mausuf. Jadi asal dia nisa'us salihat, nisa'u Quraisy as-salihat, gitu. Itu hak di lagu ni lah, orang panggil idhafah sifat kepada mausuf. Tak apalah, apa dia jadi baik lebih daripada ini. Ahnahu ala yatimin fi sighari wa ar'ahu ala zawjin fi dhati yadi. Paling penyayang terhadap anak-anak yatim semasa kecil. Mereka ini sifatnya begitu. Dan paling menjaga harta benda suaminya. Itu antara sifat istimewa wanita Quraisy yang Nabi SAW sebut. Dia ni pokok ni penyayang kepada anak-anak yatim, anak-anak masih kecil, jadi penyayang. Dan harta benda suami, kepentingan suami, dia jaga molek. Jadi di sini pun dia guna bahasa tu, ialah kita tidak nak bincang pasal bahasa. Tapi kalau tengok bawah tu ada, dalam syarah Imam Nawawi tu ada. Jadi kalau banyak-banyak sangat bahasa, ada peling dalam bahasa tu lah. Bapa ahnahu-nya pula, bapa hu-nya banyak kira lah pula nya. Tak apalah. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah seperti tu juga. Dia angkatkan hadis ini kepada Nabi SAW. Ada Nabi kata, itu Nabi kata, ar'ahu ala waladin fi sighari, paling menjaga anak semasa kecil, paling mengambil berat terhadap anak semasa kecil. Walam yaqul yatim, dia tidak sebut yatim di sini. Supah tadi, riwayat tadi. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyab bahawa Abu Hurairah berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, wanita Quraisy adalah sebaik-baik wanita yang menaiki unta, yakni sebalik daripada hak tadi. Hak tadi tu, hak tu jadi mubtada, hak ni jadi khabar, hak ni pula, hak ni jadi mubtada pula, hak khabar tadi tu pula jadi mubtada, hak mubtada tak jadi khabar pula. Itu ya, bendanya serupa lah. Serupa. Ahnahu ala tiflin, paling penyayang terhadap kanak-kanak. Wa ar'ahu ala zaujin, dan paling menjaga harta benda suami. Qala, kata perawi, Abu Hurairah berkata, ala ithri dhalik, selepas itu dia kata, walam tarkab Maryam bintu Imran ba'iran qattu. Maryam binti Imran tidak pernah naik unta sama sekali. Dia tak pernah naik unta. Jadi Maryam itu bukan Arab. Jadi maksud di sini sebaik-baik orang Arab ialah nisa, apa dia, sebaik-baik wanita Arab. Hak naik unta itu maksudnya orang Arab. Ialah wanita Quraisy. Orang perempuan hak naik unta ni itu bangsa Arab. Sebab tu dia sebut Maryam binti Imran, dia tak ajar naik unta. Maknanya dia bukan bangsa Arab. Dia bukan bangsa Arab. Tanda dululah, tanda dulu orang Arab ni, sehingga mereka dikenali dengan kalau wanita naik unta, maksudnya mereka lah. Lagi riwayat daripada Abi Hurairah bahawa Nabi SAW pernah meminang Hani bint Abi Talib. Dia pun kata, wahai Rasulullah, saya sudah tua, saya pula ada tanggungan anak pinak. Rasulullah SAW pun bersabda, khairu nisa'in rakibna, sebaik-baik perempuan, wanita atau perempuan yang menaiki, yang mengenderai, maksudnya dia tak ada sebut unta sini, unta lah. Sebab apa? Sebab dia ni sangat penyayang terhadap anaknya semasa kecil. Jadi makna seolah-olahnya hak dia kata gini, latar belakangnya ialah cerita dia meminang Ummu Hani. Tiba-tiba Ummu Hani menolak lamarannya atas alasan
nak jaga anak pinak. Anak pinak, anak ni ramai ni, kalau menikah jadi tak terjaga anak-anak. Jadi Nabi pun kata ginilah, seseolahnya latar belakang ataupun asbabul wurud bagi hadis-hadis hak lepas tu, hak lepas dah tu tak ada sebut ni. Inilah latar belakang. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik wanita yang menaiki unta ialah wanita Quraisy yang soleh. Mereka paling penyayang terhadap anak semasa kecilnya dan paling menjaga harta benda suaminya. Dengan sanad satu lagi, hadza bimithli hadits Ma'mar hadza sawa'an, betul-betul serupa dengan hal tadi. Tak apalah. Nah, itulah terjemahannya. Jadi Nabi SAW wayak di sini dari segi bangsa ataupun puak hak pada masa dia tu. Pada masa dia, kira-kiranya keturunan ni sabit dengan keturunan lah, ginilah sifat dia. Dan itulah yang baik dia, lebihnya. Tapi bukan bermakna semestinya puak-puak Quraisy ini sampai ke kiamat, sampai bila-bila lagu ni sama. Dan orang lain tak ada sifat ni. Dia hanya nak banding antara dia, di kalangan dia, di kalangan dia. Bukan nak banding dengan bangsa-bangsa yang lain. Tidak. Di kalangan dia, itulah. Memang pun bangsa Quraisy di kalangan Arab terkenal sebagai yang terpilih, terbaik. Jadi nak terbaik tu mestilah keluarganya pun lebih baik. Isteri-isteri dia, orang-orang perempuan di kalangan dia pun lebih baik. Jadi dia berkait tu. Imam Nawawi kata di sini ada kelebihan wanita Quraisy dan istimewanya sifat-sifat yang disebut oleh Nabi yang ada pada mereka itu, iaitu penyayang, pengasih kepada anak-anak, belas kasihan, simpatinya tinggi, lepas tu pandai mendidik dan menjaga anak-anak. Itu semua termasuk. Kalau mereka itu anak-anak tu masih kecil lagi ataupun yatim. Serupa dengan itu juga menjaga hak suami, harta bendanya, amanahnya, dan pandai menguruskan rumah tangga, duit suami, dan lain-lain lah. Maruah suami termasuk belaka. Makna wanita yang menaiki unta ialah wanita Arab. Dia kata itu Arab. Jadi di sini banding sama-sama dia pada masa tu. Sebab bangsa perangai dia boleh berubah. Cumanya perangai sesuatu bangsa tu memang agak payah juga nak berubah. Itulah. Tapi nak kata sesuatu yang mesti yang tidak ada pada orang lain sepanjang masa ada pada dia dan dia lebih pada orang lain sama, tidak. Dia benda sifat ni dia boleh lebih kurang. Boleh lebih kurang. Cuma perkara. Jadi hadis hak Imam Muslim wa mari saat ni hak datang-datang tu beberapa hadis dia tak ada latar belakang dia tu. Latar belakang hak Nabi SAW sebut khairun nisa'in rakibnal ibil gapo tu tak ada. Hak di peringkat akhir, hak akhir dia baru ada. Satu perkara yang kita kena perhati. Yang keduanya, sesetengah ulama ini dia mempertikaikan hadis ini. Salah satu hadis Muslim yang dipertikaikan hak ni, hak Ummu Hani tadi. Hak datang tu sebelum pada tu tak apa, tak ada pertikaian. Memang terima. Cuma hak Ummu Hani ni, Nabi SAW mina Ummu Hani ni, dia menolak lamaran Nabi SAW. Mereka pertikaikan, satu dari sudut riwayat, yang keduanya dari sudut dirayah. Dari sudut riwayatnya kalau kita perhatikan, hak ni, hak lagu ni lah. Hak sebelum dia kata khairun nisa'in rakibnal ibil ni, ada cerita Nabi mina Ummu Hani. Hak ni kalau kita perhati dalam Muslim dia ada.
Dalam kita hadis yang lain, Bukhari ke apa tak ada. Kalau ada pun dalam Mustadrak Hakim. Dalam Mustadrak Hakim, waktu riwayat mursal. Riwayat mursal ada 2-3 mursal semua. Tapi dalam kitab-kitab Tabaqat ada sebutlah sanad dia tu tak terpakai lah sanad dia. Walau bagaimanapun dia ada dalam setengah-setengah kitab Tabaqat itu dia sebut sebenarnya Nabi SAW telah minadah Ummu Hanik ni dulu. Dia nak dah kepada Ummu Hanik ni sebelum dia nikah dengan Khadijah lagi. Lama benar lah. Cerita sampai muda dulu. Cerita sampai muda dulu. Kan dia menikah dengan Khadijah, tua umur dia 25 tahun. Pada ketika tu. Jadi dia ni melamar banyak dalam kitab ni, dalam Isabah, dalam Gapa Muhabbat, banyak sebut benda ni. Dia minat. Pada masa yang sama Ummu Hanik ni dipinai juga oleh Hubairah. Hubairah. Abu Talib terima pinangan Hubairah dan tolak pinangan Nabi. Nabi pun merayu kepada dia lah. Bapa gini ya, pakcik. Dia kata, ya kita menjalinkan hubungan persemendaan dengan mereka ni sebab kata dia Al-Karim yukafi'ul Karim. Al-Karim yukafi'ul Karim. Itu yang disebutkan oleh Abu Talib. Al-Karim tu ikutlah, dia ada dua makna. Satunya dengan makna mulia, satunya dengan makna murah. Kalau kita nak pergi lagi makna dia lebih lagi, boleh pergi dengan makna senang, kaya. Jadi Abu Talib kata ayah kepada Ummu Hanik ni, dia kata Al-Karim kalau kita pakai dengan makna mulia, orang yang mulia lah, yang kufu. Yukafi'u tu makna kufu. Kita berbahasa kita panggil kufu, baru pandai dengan orang yang mulia. Kalau kita kata dengan makna murah, orang murah lah yang padan dengan orang murah. Jadi murah tu siapa dia? Murah yang kedua tu dia lah. Murah yang pertama tu Hubairah. Mana Nabi ni tidak murah, Nabi ni tidak mulia. Situ mana tak adil lah. Nikahlah Ummu Hanik dengan Hubairah, Nabi pula nikah dengan Khadijah. Lama lah. Boleh 3-4 orang juga anaknya Ummu Hanik. Jadi orang-orang yang terima cerita ni, dia sebab ada dalam Muslim ni, dia tak awal lah pada ni. Bila ni hak ni sebab kalau minat hak tu tak jadi ni. Dan pada masa tu dia tidak kata saya ni ada tanggungan. Dalam riwayat yang lain dia sebut inni musbiyah, aku ni ada ramai anak kecil. Musbiyah ni ada sabi, anak sibian. Itu musbiyah. Saya ni ada ramai anak kecil. Kalau kita kata sebelum dia nikah dengan Hubairah tu dia anak dara lagi, apa maknanya dia akan kata pada masa tu saya ada anak kecil? Dia tak nikah lagi. Takkan itu masa tu alasan ni? Bila alasan? Jadi kaji mari tengok mari. Jadi ulama kata hak ni selepas daripada Fath Makkah. Sebab Ummu Hanik dia tidak masuk Islam kecuali selepas Fath Makkah. Fath Makkah berlaku pada tahun yang ke-8. Pada tahun yang ke-8. Buat nikah lama dah, selama mana lah. Nikah tu sebelum jadi Nabi lagi nikah. Hubairah ke dengan Ummu Hanik, Nabi kita dengan Khadijah ke sebelum jadi Nabi lagi, umur 25. Jadi hak ni Nabi pinai pula ni bila? Kalau hak tu tak terima. Dan alasan yang dibagi di sini ada anak kecil ataupun ada tanggungan. Tanggungan tu siapa? Anak-anak dia lah. Kita kata sesuai dengan hak riwayat yang lain tu. Dalam riwayat Mustadrak Hakim dan lain-lain, bermakna ketika ni dia sudah anak dah. Ada anak dah. Bila? Dia kata takkanlah Nabi melamar dia, nak melamar dengan siapa dia? Hak darah dia Abu Talib mati dah. Nak melamar dengan siapa? Dengan Ali lah. Dan Ali adik dia. Kira-kira. Tapi tak ada sebut sini dia melamar tu dengan siapa, kepada siapa dia ajukan kehendak dia.
kehendak hati dia tu nak menikah kepada siapa? Tak jelas. Tak jelas benda-benda lagu ni, benda yang kena perhati. So, yang keduanya, kalau kita kata melamar ni melamar sebelum Fatih Makkah, tak boleh. Melamar lagu mana dia kafir. Ummu Hani ni kafir lagi. Dia baru Islam pada Fatih Makkah. Bila Nabi pergi takluk Mekah, suami dia terus kafir, lari tak saya masuk Islam, cabut tinggal bini dia dan anak pinak dia, lari pergi ke mana? Najran. Lepas pada tu pergi ke Rom, masuk Kristian. Tu cerita siapa matilah dia tidak Islam, Hubairah. Jadi Ummu Hani duduk Mekah. Duduk Mekah. Jadi setengah-setengah ulama yang terima dengan sebab ada hadis-hadis ni, dia kata pada ketika Fatih Makkah tu lah. Jadi Nabi kenal tu pula. Kau Ummu Hani tu bukan lama dah kenal tu. Jadi bila tak ada tu lelaki ni, mari pula perasaan tu. Jadi dalam riwayat-riwayat yang sahih, ada dalam Bukhari, Muslim, dalam kitab-kitab lain belaka, adanya Nabi SAW memang pergi tupai rumah Ummu Hani pada Fatih Makkah tu, dan dia semaya duha di rumah Ummu Hani. Ketika dia duduk mandi, Fatimah pegang kain tu, pasal Nabi mandi di sebalik tu. Jadi Ummu Hani mari, Nabi tanya siapa dia. Dia kata Ummu Hani. Tak apalah, Nabi tupai. Tu sahih sekat tu ya. Jadi bila tiba dia nak, boleh jadi ketika-ketika tu lah. Selama mana dengan suami dia tu putus dah. Muka suami dia kafir, dia tu Islam, jadi Islam memutuskan hubungan tu. Tetapi kok mana-mana pun dia kena habis iddah dulu. Kira-kiranya kita kata habis iddah. Lepas pada tu Nabi melamar. Adakah Nabi SAW kata ke dia sendiri? Boleh jadi, tapi tak ada riwayat lagu tu. Boleh kita nak royak ke orang perempuan, kita tak payah royak kaya dia, kita royak ke dia sendiri. Boleh. Itulah maksud melamar kalau kita kata. Tapi mengikut fahaman umumnya, kalau kata melamar ni dia rasmi, dia beradab, bukan dengan cara royak gitu. Dia kena melalui orang dia, alik sana. Dia melamar kepada siapa tak ada sebut. Lepas tu Ummu Hani pada ketika ni, kalau kita terima ni Fatih Makkah lah, lepas pada Fatih Makkah, mana Nabi tu Fatih Makkah tahun yang ke-8, mana setahun dua lepas pada tu mati. Jadi dia duduk buat alasan dia tak sih menikah dengan Nabi. Pasal apa? Dia banyak tanggungan. Jadi tanggungan ni siapa yang dia penanggung? Semuanya anak-anak dengan suami dia Hubairah. Kira-kiranya dia menikah lama, dah besar-besar dah anak tu. Dengan sebab itu dalam setengah-setengah riwayat dia kata Musbiyah, dia ni ada anak kecil tak pernah sabar. Tapi dalam riwayat Muslim tak ada lagu tu. Dia kata saya ada iyal ni tanggungan lah. Tanggungan ni berupa orang lah. Anak pinak kau, siapa kau tak kira lah. Jadi dia ni menanggung. Jadi buat apa ya dia ni bergama sangat nak menanggung anak Abu Hurairah, ya, anak Hubairah yang sudah besar. Tak sih lagi pada ketika tu. Soalnya sabar tu. Kalau kita tengok dalam Musnad Ahmad, bila Nabi SAW pergi Fatih Makkah tu, dia minum. Ketika tu Ummu Hani ni dikatakan puasa. Nabi SAW bui kau orang dia pun minum, pasal tak saya melepaskan bekas Nabi. Setara tu sekali dia ni berasa Nabi ni lebih. Apa Nabi nak nikah tak sih? Alasan ada anak. Ummu Salamah kecil lagi ada anak. Hak tu riwayat cerita Ummu Salamah, dia kata saya ni ada anak kecil, ini musbiyah. Hak riwayat Ummu Salamah, hak tu betul. Banyak dalam kitab-kitab hadis. Dia ada anak kecil. Setara dia ada anak kecil, dia nak lagi. Ramai lagi. Apa ya dia ni tak sih. Tapi dalam riwayat lain dia sebut kan, dia kata kalau semasa jahiliah dulu pun aku nak, bapa semasa Islam aku tak sih.
Tentulah aku cinta. Semasa jahiliyah dulu lagi aku cinta kamu, kata dia. Semasa Islam tentulah lebih-lebih lagi. Tapi ni tapi dia aja. Dia ada anak kecil, dia ada tanggung. Itu je alasan dia. Setara Ummu Salamah dia sebut 3 alasan dia. Mula-mula dia tak say, dia susah hati bila Nabi melamar dia. Sebab apa? Nombor 1, dia ada anak kecil. Nombor 2, dia cemburu kuat, dia kata. Dia cemburu kuat. Nombor 3, dia tak ada siapa-siapa pun nak boleh jadi wali dia sini di Madinah ni. Tak ada siapa pun. Tapi selesai masalah dia tu, tak apa, selesai. Akhir sekali dia nikah juga dengan Nabi. Hak ni buat apa ni? Dah lah mula sekali terlepas. Ketika ada orang tua. Ni orang tua tak ada dah. Suami pun tak ada dah. Tinggal ada dia. Dan dia pun Islam dah. Apa dia tak say lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang cuba kaitkan, dia kata sebabnya ni lah, orang Quraisy ni dia penyayang sangat pada anak-anak, sampai dia rela tak nikah. Walaupun dengan Nabi pun. Pasal apa? Pasal takut tak ada nak cara ke anak dia. Suami pun kena jaga juga. Takut kurang suami, takut kurang anak, kasih sayang kepada anak. Jadi tak jadi. Itu alasan yang dibagi oleh kebanyakan orang. Kalau kita perhati dalam kitab-kitab ulama-ulama orang terima ni gitu. Dia kata itulah sebabnya. Lepas pada tu ada lagi cerita. Tapi tak ada sini lah. Dalam kitab-kitab lain disebut, lepas pada tu setelah anak dia besar, tak tahulah besar mana. Jadi hak sebelum pada ni besar mana dapatkan dalam masa 2 tahun je. Fatih Makkah tahun yang ke-8, 9, 10, awal 11 tu mati dah. Jadi bila besar anak dia, dia kata bila anak dia besar, dia pula pergi tawar diri kepada Nabi. Nabi tak sedar pada masa itu. Dengan alasan apa? Dengan alasan dia tidak berhijrah. Hak bolehnya hak Tuhan bui menikahnya orang-orang perempuan yang berhijrah bersama. Dalam ayat tu, ya ayyuhan nabi inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuk mimma afa Allahu alaik wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'ak. Tu ayatnya. Ada lagi bawah tu. Hak tu kami halalkan, kata Tuhan. Hak berhijrah bersamamu. Anak makcikmu ke, anak makcikmu ke, itulah yang disebut dalam ayat tu. Boleh berlaku. Ataupun orang-orang lain ke, hak kamu bagi mas kahwin dia, tu halal. Jadi Nabi kata tak boleh lah. Berkali kira-kiranya dulu tu yang dia minta tu tak ada lagi ayat ni. Lepas pada Fatih Makkah tu, mana tak ada lagi ayat ni, sebab tu dia melamar. Tapi pada masa tu ditolak oleh Ummu Hani. Kemudiannya Ummu Hani tu bagi pula. Kononnya anak dia besar daripada ketika tu. Mana tak perlu, tak bergantung sangat dah kepada ibu ni. Nabi pula tak say atas alasan pasal dia tu tidak berhijrah. Memang dia tidak berhijrah. Dia tahun ke-8 baru Islam. Jadi tak adil lah. Jadi kesalah juga dia kira-kira ni. Sebenarnya tak lagi. Sebenarnya kalau kita perhati, tak kemah belaka tu. Sebab apa? Kalau kita kata sebelum nikah dengan Khadijah lagi, ketika dia kenal tu, tak pernah sabar ni kalau kita kata dia ada anak pinak, dia tak nikah dengan siapa-siapa lagi nak ada anak pinak dekat dia nya. Apa ada alasannya? Dan yang tak jadi tu bukan dengan sebab dia, dengan sebab ayah dia Abu Talib tak bui. Habis cerita. Kalau kita kata Fatih Makkah, kita kena tengok ayat tadi duduk dalam surah apa? Ayat tadi, ada baca tadi. Duduk dalam surah Ahzab. Surah Ahzab ni mengikut ulama-ulama tafsir, ulama hadis, habis tahun yang kena, selesai dah turun berlaku. Bermakna ada ayat tu. Kalau orang-orang duduk kata tu alasannya sebab dia tidak berhijrah, Nabi tahu dah lah. Apa pada tahun yang ke-8 tu, setelah turun dah ayat Ahzab ni, tahun yang kena habis dah. Kalau kita kata tak habis lagi, tahun 7 habis dah. Tapi ulama-ulama kata dah, paling lewat pun dia habis dah. Tahun yang kena tu habis dah. Sebab apa? Sebabnya perang Ahzab ni berlaku pada tahun yang ke-4 lah. Habis dah. Jadi apa Nabi tak tahu lagi? Apa yang Nabi pergi pindah pula tu bila Fatih Makkah tu? Dalam keadaan sudah ada ayat larang ni. Orang yang tidak berhijrah tak boleh apa-apa. Dia pergi pindah pula.
Itu tak pernah sabar tu. Bercanggah dengan ayat tu. Tuhan larang dah, dia pergi minta juga. Tak pernah sabar. Lepas tu kalau kita kata dia ada anak pinak, anak pinak ni mana? Selepas 2 tahun jadi besar, umur berapa? Anak-anak dia tu sebahagiannya dia bagi perlindungan. Sebab Sayyidina Ali nak pergi bunuh bila Fatih Makkah. Ummu Hani pergi mengadu kepada Nabi. Dia kata, aku sudah bagi perlindungan. Nabi pun kata, ajarna man ajarti. Nabi kata, kami bagi, kita bagi pihak kerajaan lah, maksudnya bagi perlindungan kepada orang yang engkau lindungi. Siapa dia orang yang engkau lindungi? Anak Ubairah lah, besar-besar. Kalau kecil, apa yang nak kena lindungi, nak bunuh kepada dia lagi? Kecil lagi. Ini besar-besar dah. Tu ayah dia juga, tak si Islam. Kalau Islam nak bunuh ke dia? Menunjukkan dia besar-besar dah lah, lama dah. Sekali dengan Nabi pula nikah dengan Khadijah dulu. Dia nikah dengan Ubairah. Pakai umur 50 lebih baru beranak. Tak boleh sabar tu dengan Ubairah. Kalau ada mesti masuk dalam cerita dah lah. 20 tahun nikah tak boleh anak. Gitu. Lepas tu baru boleh anak. Tak ada. Biasalah, anak-anak dia besar. Sehingga Sayyidina Ali nak bunuh. Sebab dalam hadis dia sebut Ibnu Hubairah. Salah. Antara hak Ummu Hani bagi perlindungan. Jadi apa makna anak kecil tanggungnya? Tak ada tanggungnya. Tanggungnya kah? Tanggungnya ni ada anak kecil di sini bukan lafaz musbiyah, tapi iyal. Iyal di mana dia tanggung lagi lah. Di bawah tanggungnya dia. Apa sampai begitu sekali? Yang jelasnya sebenarnya kalau kita perhati, Nabi SAW nikah dengan isteri-isteri dia lain tu 4 orang je, Quraisy. Aisyah, Hafsah, Ummu Habibah dan Zainab. 4 orang. Hak lain tidak Quraisy. Hak lain tidak Quraisy. Jadi dengan isteri dia Bani Hashim tak ada seorang pun. Itulah malam puak-puak Bani Hashim. Kecewa benar dia. Pasal apa? Tak ada seorang. Macam mana tak jadi mereka? Dia duduk musuh dengan Nabi. Lama mana duduk musuh Mekah. Macam mana nak bui anak kepada Nabi? Kalau kita tengok dalam peristiwa tadi, mana sabarlah Abu Talib tak bui. Pada masa tu Nabi gapo? Nabi gapo pada masa tu? Nak kata kaya? Tak. Nak kata pemerintah? Tidak. Jadi nak gapo? Jadi kalau kita perhati situ, nampak tak ada sebab ni dia kata tanggungan ni. Tanggungan gapo? Orang pakat nak belaka ke Nabi. Tiba-tiba dia dengan alasan ni, anak umur belasan tahun dah paling tidaknya, paling tidak 20 lebih pun, sebahagiannya 20. Jadi ada 3-4 orang anak dia. Itu besar belakang dah. Dan kalau kita kata kecil, kecil tu besar mana? Hak dia kata dalam setengah-setengah cerita dia, kalau papa dia tu dia sendiri beritahu diri bila anak dia besar. Takkan besar tu besar setara mana? Dalam masa 2 tahun boleh besar. Tiga tu anak dia umur 12 ke? Umur 13. Jadi nanti tunggu 15. Kalau 12 pun besar dah. Tak gantung dengan mok dah tu. Tidak kena suap pakai nasi lagi. Jadi apa sebab dia tak sih? Jadi hak ni kalau kita kira dikaitkan dengan Nisa Quraisy. Jadi Nisa Quraisy ni Ummu Hani seorang apa? Hak lain tak ada penyayang lagu tu. Subhanallah je. Tidak rakibnal ibil. Supa je. Di sini ada sesuatu kalau kita perhati. Hak ni pergi ke mana-mana pun, kalau hak riwayat hak dia katakan sahih sikit, ada mesti ada Abdul Razak. Cuba tengok. Abdul Razak. Hak riwayat yang kedua Abdul Razak juga. Abdul Razak tu siapa? Syiah lah. Lepas tu sekarang ni dia bawa riwayat yang menyokong dia. Mengikut kaedah ulama dari segi dirayah tak boleh pakai. Walaupun dia ni perawi yang kuat, hak lain kita boleh pakai, hak ni tak boleh. Bagi orang yang mempertikaikan hadis ni, itulah alasan dia. Itulah alasan dia. Satu, Abdul Razak. Abdul Razak pengarang musannaf tu lah. Jadi ulama buat syarat dah nak terima hadis dia, mesti jangan menyokong fahaman dia. Jadi hak ni menyokong fahaman dia. Tak sileh lepas ni.
Nak rakyat yang tak jadi juga Nabi dengan Ummu Hani tu bukan Nabi tak say. Ummu Hani tak say. Bisa tak bisa je. Mahal tak mahal je. Jadi Ummu Hani tak say. Tak say tu carilah mana kelebihan je. Padahal kelebihan itu apa contoh dia saja. Lama lagi orang lain. Orang Quraisy ni, dia kait dengan Quraisy ni. Bukan dia saja Quraisy. Lama lagi orang lain Quraisy. Jadi tidak ada makna. Dan kalau kita kata selepas Fatih Makkah, tak boleh pergi. Sebab ayat surah Ahzab tu sudah turun tu. Apa Nabi nak melamar dalam keadaan Tuhan sudah kata allati hajarna ma'a. Waktu je boleh. Dia tidak berhijrah. Apa dia nak pindah? Kalau dia patut pindah hak berhijrah dengan dia, lama lagi hak lain hak duduk Madinah. Gitu. Dan dengan sebab itu ulama-ulama pertikaikan, setengah-setengah ulama hak terima tu dia terima lah. Tetapi masalahnya kalau dikemukakan soalan-soalan ni susah juga. Hak saat ni masalah hak saat ni. Tak apalah, habislah situ. Bab mu'akhatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada soal lagi ya? Soal lagi. Riwayatnya dia dekat-dekat dengan hak ni, cerita Ummu Hani ni. Tapi riwayat itu tidak sahih. Kalaulah sahih kita kata keliru ni, hak tu hak sebenar. Tapi oleh kerana riwayat itu tidak sahih, riwayat tu bunyi lagu mana? Gini. Dalam Musnad Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Nabi SAW minna, seorang perempuan min qaumihi. Itu dia. Ini khataba imra'atan min qaumihi yuqalu laha Saudah, wa kana laha 5 صبيان أو 6 min ba'lin laha mat, faqalat lahu ma yamna'uni minka alla takun ahabba al-bariyya ilayya illa anni ukrimuka an tadghu hadhihi as-sibya 'inda ra'sik. Faqala laha yarhamukillah inna khayra nisa'in rakibna a'jaz al-ibil salihu nisa'i Quraisy. Tu hadisnya. Tu. Jadi Nabi SAW minna seorang perempuan dari kaumnya. Bila kata kaumnya ni Quraisy lah. Tapi dia sebut nama, namanya Saudah. Kita kata bini dia ada seorang lagi nama Saudah. Tidak, itu jadi nikah. Memang nikah Saudah tu. Dia ada 5 orang anak ataupun 6 orang dengan suami dia hak dulu. Mati dah suami dia. Dia pun kata bila Nabi minna dia, tidaklah menegah menghalang saya untuk menerima engkau, kerana engkau tidak merupakan orang yang paling saya sayangi. Tidak kata tu. Mana engkau paling saya sayangi lah. Tapi saya kesian kepada engkau. Takut-takut budak ni gagal di kepalamu, jadi tak boleh nak tidur kira-kira je. Gitu. Buat bising di kepalamu. Jadi sapamu tak boleh tidur. Jadi Nabi SAW pun kata yarhamukillah. Lepas tu baru tubik hadis ni. Kalau kita duk bincang ni, sesungguhnya wanita yang menaiki belakang unta yang paling baik ialah wanita Quraisy yang soleh. Jadi hak maksud Nabi kata ni wanita Quraisy ni, dia ni. Hak ni. Hak nama Saudah saat ni. Setengah-setengah ulama mengatakan sanad ini hasan. Setengah-setengah ulama hak kerah tu dia kata tidak, ini dhaif hadis ini. Sebab apa? Di dalam sanadnya ada Syahr bin Hausyab. Bila ada Syahr bin Hausyab, itu dhaif. Tapi setengah-setengah ulama kata tak apa, Syahr bin Hausyab ni boleh terima lagi. Jadi hadis dia tidak naik kepada sahih, cuma hasan, paling tinggi pun hasan. Jadi hak ni kalau nak ada serupa, hak lagu ni dia sebut, tapi kurang serupa. Mana sesoalannya ini yang menjadi latar belakang kepada tubiknya hadis khairu nisa'i Quraisy, khairu nisa'in rakibnal ibil.
Ini latar belakang asbabul wurudnya. Tetapi yang disebut oleh Muslim asbabul wurudnya cerita Ummu Hani. Cerita Ummu Hani. Jadi kalau hak tu tasih kepada Nabi SAW pun kata gitulah. Ummu Hani pun kata gitu juga. Dan dia kata dia sudah tua. Dia sudah tua dan dia ada tanggungan. Dalam riwayat yang lain dia ada anak kecil. Dia ada anak-anak kecil. Tak apalah kok mana-mana pun. Kalau tak ada asbabul wurud pun, kalau tak terima pun, semua terima hak Nabi SAW kata bahawa khairu nisa'in rakibnal ibil nisa'u Quraisy. Hak tu semua terima. Tak secara ke latar belakang dia lah mana-mana pun. Tapi Nabi ada kata perempuan Quraisy ni kerana ada dua sifat istimewa dia, terutamanya dua tu dia lebih dikira perempuan yang baik, wanita yang baik lah. Lepas tu cerita Ummu Hani ni kak banyaklah yang anda sebut dalam Ibnu Ishaq tu. Cerita macam-macam buat tu, dikaitkan Nabi dengan Ummu Hani ni. Nabi Gabriel Mi'raj daripada rumah Ummu Hani, Ummu Hani juga. Pada ketika tu padahalnya dia ni terada jadi bini kepada Hubairah tu. Sebab Nabi Mi'raj ni sebelum hijrah lagi. Sebelum hijrah lagi. Tiba-tiba dalam riwayat Ibnu Ishaq tu dia kata Nabi tidur di rumah Ummu Hani. Dah semaya Isyak sekali. Lepas tu semaya subuh pula. Sekali kami kata dia. Jadi kami tu siapa? Nampak ramai. Jadi seseolahnya anak Ummu Hani Islam dah pada masa tu. Tu lelaki dia pun Islam juga, anak-anak dia pun Islam juga, muka kami pakat semaya. Jadi kita kata mana boleh dia tu tak Islam belaka. Ummu Hani sendiri pun tak Islam lagi. Anak dia pun tak Islam juga. Macam mana kata semaya sekali? Lepas tu kalau Hubairah tu ada di rumah, takkanlah dia tu boleh senang hati dengan senang hati orang pergi tidur rumah dia. Terutamanya dia pun tahu ni orang pernah melamar bini dia ni orang ni pernah nak ke bini dia. Tiba-tiba pagi tu nampak Ummu Hani macam mesra benar supaya bini pegang kain Nabi tu, jangan pergi royak lah kau pok-pok aku dia yang mu Mi'raj semalam. Dia waktu tak akan percaya, pegang pegang kain Nabi. Jadi cerita Ummu Hani cerita Ummu Hani juga. Padahalnya benda tu tak mungkin. Sebab apa? Maya Isya guana. Jadi Nabi Mi'raj tu lah dia dapat semaya 5 waktu je. Macam mana semayanya dulu? Lepas tu macam mana hak kafir nak semaya sekali dengan Nabi? Dia tu jelas semua ulama sebut belaka Fatih Makkah baru Islam. Ini lagu mana? Sebab itulah banyak kita nampak cuba mengaitkan Ummu Hani ni dengan Nabi SAW. Pasal apa? Sebab kalau tidak jadi kurang lah. Bani Hashim tak ada seorang abuk nak jadi bini Nabi ni. Kurang tu. Padahal itulah keluarga terdekat dia. Itulah keluarga terdekat. Tapi takdir Tuhan tak bui. Tak bui jadi seorang. Kalau kita kata Ummu Hani pun dia nak betul pun ni, tak jadi juga. Tak jadi juga. Orang panggil Ummul Mukminin ke dia tu. Ikutlah. Dia tak say kau, Nabi tak say kau, ikutlah. Ke mana-mana pun ia jelasnya dia tidak termasuk dalam senarai Ummahatul Mukminin. Tak dapat juga. Itulah akibat daripada memusuhi Nabi. Serupa dengan orang-orang Mekah lah, orang Quraisy. Akibat daripada memusuhi Nabi tu, akhir sekali Nabi tak duduk negeri dia, pergi menguasai Mekah dah. Pergi boleh ke dia ada Mekah? Kalau nak kira boleh lah nak duduk. Dia dah jadi pemerintah. Tak say lagi balik ke Madinah pula. Mati di Madinah. Tak say mati di kalangan pokok dia. Jadi sedih benar juga tu. Lepas tu muka menyesal belakang Islam dah pula. Tapi tak boleh lah, tu terlepas dah. Masa dia terlepas dah masa dia. Begitu kita tengok sejarah Nabi ni ada dua keadaan itu nampak serupa. Satu, Bani Hashim yang tidak ada seorang pun di kalangan mereka jadi isteri Nabi. Kalau dia nak mula-mula lagi, sepatutnya dia lah, bukan keluarga dekat.
Serupa juga Quraisy. Kalau nak kira dia lah hak dapat kemuliaannya, Kaabah lagi. Duduk tempat dia. Lepas tu kalau Nabi pula mati, kubur Nabi duduk di tempat dia, tidak ke lebih? Tak ada, tak boleh. Pasal apa? Pasal dia musuh dengan Nabi. Itulah harganya, kena bayar. Jadi lepas pada tu muakhat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekat tu dulu, wallahu a'lam.